Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari yang ke-6 kita berada di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatannya kepada kita serta membimbing kita untuk terus berada dalam bulan ini dan melaksanakan ibadah-ibadah yang ada yang menjadi kelebihan dalam bulan ini dengan sempurna dan sebaik mungkin, insya-Allah. Dan ibadah puasa ini seperti mana yang kita ketahui adalah satu kewajipan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua sebagai umatnya, sebagai hambanya, untuk kita laksanakan dalam keadaan yang paling baik dalam kehidupan kita. Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ataupun ayat lain yang disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada banyak ayat yang berkaitan dengan puasa ini, ada hadis-hadis juga. Maka ianya menjadi satu kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah ini dengan sesempurna yang mungkin. Dan insya-Allah di hujung Ramadan ini kita akan mencapai satu tahap yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat tadi, ialah antaranya ialah kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Takwa dalam berarti kata kita adalah orang ataupun manusia yang patuh dan tunduk kepada segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ini adalah satu ibadat yang mempunyai kelebihan yang begitu besar kepada kita. Tapi pada hari ini saya tidak akan menyentuh dari segi bab fadilat ataupun kelebihannya itu. Saya ingin berkongsi kepada kita semua, untuk kita mengulang kaji balik bahawa setiap ibadat yang kita laksanakan ni ada prinsip ataupun asas yang kita mesti fahami, supaya dengan itu insya-Allah segala amalan ataupun ibadat yang kita laksanakan itu akan menjadi begitu bermakna kepada kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita rasa istiqamah, untuk kita berada dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu perkara yang pertama yang kita ingin kongsikan pada petang yang berbahagia ini, itu ialah tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut ataupun telah mencipta manusia itu dalam kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita kena ingat bahawa kejadian kita sebagai manusia ini adalah kejadian yang telah diperelokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, ya, wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Jadi ini ayat yang panjang, ya, tentang kejadian manusia, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang paling baik. Dalam surah yang lain Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan penuh kemuliaan, diatur, dicipta dalam keadaan yang paling baik, ya. Ini adalah sebenarnya
satu perkara yang kita kena ingat, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia diberikan pelbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar mempunyai fizikalnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia kemampuan untuk berfikir. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perasaan kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mendengar, untuk melihat, untuk mencipta, untuk mentadbir, ataupun segala perkara yang boleh kita laksanakan selama ini sebagai manusia sebenarnya adalah kelebihan yang tidak ada pada makhluk lain selain manusia. Ini adalah bukti ataupun satu kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada kita, kerana Allah SWT mengirimkan kita di muka bumi kerana kita adalah untuk melaksanakan satu misi yang begitu besar, iaitu menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Jadi di atas kemuliaan yang sebegini tinggi, sebegini hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi kewajipan kita sebagai manusia untuk kekal berada dalam kemuliaan, kekal berada dalam keadaan ta'abbudi, ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna. Kemuliaan ini Allah SWT tujukan kepada kita sebab Allah SWT menghendaki manusia mestilah melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam kategori manusia itu, orang Islam ini yang patuh dan tunduk kepada segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bertugas untuk melaksanakan, menyambung risalah para nabi, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka menjadi satu kewajipan kepada kita apabila kita mengetahui kita ini adalah gabungan, ataupun manusia ini adalah gabungan segala kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kewajipan kepada kita untuk menjaganya. Kerana tanpa kita menjaganya, kita akan gagal untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan gagal untuk melaksanakan kewajipan yang sebegitu banyak berada di pundak kita, dalam orang kata dalam job list kita, dalam tugasan kita semasa kita hidup di dunia. Kerana itu bulan Ramadan ini Allah SWT sediakan kepada kita untuk kita gunakan sepenuhnya. Sebab apa? Untuk kita mengekalkan kemuliaan kita, untuk mengekalkan ahsanut taqwim, kejadian yang paling mulia diberikan oleh Allah SWT itu, supaya kita boleh berada dalam keadaan paling baik sebagaimana kita dilahirkan oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk melaksanakan tanggungjawab yang sebegitu banyak. Jadi kerana itu, sebagai seorang Islam, apabila kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita melaksanakan ibadat puasa, maka puasa itu mesti dilaksanakan dalam keadaan yang paling baik. Kerana apa? Kerana dia akan menjaga kemuliaan kita yang dijadikan oleh Allah SWT, yang kita dilahirkan asal dulu sebenarnya dalam keadaan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Allah SWT juga menyebut kepada kita tentang bahawa dalam kehidupan kita ini di dunia ini, sebenarnya kita mempunyai musuh yang sangat jahat, musuh yang sentiasa mengintai kita untuk kita melakukan kesalahan di muka bumi, kesalahan untuk tidak mentaati titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita boleh selalu dengarlah kisah Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran, dicatatkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah kata, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah SWT
memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan isterinya untuk tinggal dalam syurga. Allah kata fakula min haitsu syi'tuma, boleh makan apa saja yang kamu nak, cuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jadi ada satu pokok larangan yang buahnya tidak boleh dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan isterinya. Tapi disitulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita bahawa kita akan ada sentiasa musuh. Dalam ayat ini disebut bagaimana lalu syaitan itu melahirkan perasaan was-was supaya buah itu dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Malah dia mengatakan kepada Nabi Adam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, mengaku dia sebagai penasihat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tu syaitan itu dalam syurga pun boleh melakukan kejahatan. Ini memang laknatullah lah. Dalam tempat yang sebegitu baik, penuh dengan kenikmatan, tapi tidak malu, tidak mahu patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kejadian Nabi Adam alaihissalam itu, penciptaannya, lalu dia mengaku dia sebagai penasihat, sedangkan apa yang dinasihat itu adalah larangan yang mesti dijauhi oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi saudara dan saudara sekalian, memang dalam kehidupan kita akan menghadapi cubaan-cubaan, ataupun kita akan ada musuh-musuh yang sentiasa akan menyesatkan kita. Kita tidak akan bercakap pasal musuh yang kita nampak. Sebenarnya yang tidak nampak ini, musuh yang tidak nampak ini adalah syaitan. Ini sebenarnya adalah yang perlu kita jaga. Dan alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini Allah SWT tidak memberi lesen, tidak memberi kebenaran, tidak ada rukhsah untuk syaitan ini mengganggu manusia. Jadi kesempatan sebulan ini tidak ada syaitan yang boleh menggoda, membisikkan, menyesatkan manusia, kerana mereka sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah untuk saat yang paling bernilai sebenarnya untuk kita menjadikan diri kita sebagai manusia yang patuh, yang boleh beriltizam dengan agama Allah SWT tanpa gangguan makhluk syaitanir rajim, syaitan yang direjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila kita, orang kata, kita boleh menyelamatkan diri daripada segala tipu daya, segala serangan syaitan ini, insya-Allah kita boleh melaksanakan ibadat kita dalam keadaan yang paling baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kelebihan ini digunakan oleh kita semua, kerana kita tidak ada gangguan sesiapa, melainkan yang mengganggu kita ialah hawa nafsu kita. Kita ingat pesanan-pesanan para salafus salih, iyyakum wa kullu hawa yusamma bighairi Islam. Hawa nafsu ini sebenarnya dia membawa kita jauh daripada pengajaran agama Islam. Jadi hawa ini, nafsu yang membawa kepada kejahatan ini, sebenarnya kita kena kalahkan dalam bulan Ramadan ini. Tambahan lagi, tidak ada syaitan yang boleh membantu untuk hawa itu menguasai diri kita, ya. Tapi kalau kita terus masih ada juga manusia yang melakukan kejahatan ataupun maksiat kepada Allah SWT dalam bulan Ramadan ini, bermaksud apa yang dibisikkan oleh syaitan, apa yang telah yang diajar oleh syaitan ataupun didorong oleh syaitan, telah menjadi pemikiran yang telah melekat di dalam jiwa seseorang itu. Tapi insya-Allah dalam bulan Ramadan ini, kalau kita tahu bahawa kita ada musuh yang sebegitu besar yang Allah SWT sebutkan kepada kita, maka kita boleh melawan, kita boleh hapuskan benda ini. Insya-Allah di akhir Ramadan kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dengan syarat kita laksanakan ibadat puasa ini dan segala apa yang ada kelebihan di dalamnya dengan penuh ketaatan dan kesungguhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang ketiga, asas yang kita kena fahamlah, supaya dengan itu kita boleh istiqamah, boleh kuat kepada dengan ibadat kita. Yang ketiga ialah bagaimana Allah SWT menyebutkan kepada kita tentang kedudukan kita. Dia kata sini, ta'riful insan bimanzilatihi wa makanatihi fi hadzal kaun. Bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang kedudukan kita yang tinggi, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita adalah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah pemimpin yang berada di muka bumi ini. Kita adalah orang yang menjadi siyadah ataupun ustaziyatul alam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan kita di muka bumi itu sebenarnya adalah untuk kita menjadi orang yang memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makanah kita ataupun kedudukan kita yang begitu tinggi. Kita dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke peringkat seperti itu, sebagai orang yang memimpin kepada kebaikan, bukan orang yang membawa kepada benda-benda ataupun membawa kepada perkara-perkara yang kesesatan. Jadi kalau kita melihat manusia yang membawa kepada kesesatan ataupun benda-benda yang dolal, yang tidak diajar oleh agama kita, sebenarnya dia telah sendiri menjatuhkan manzilah dia, kedudukan dia ataupun makanah dia, dia punya taraf dia sebagai manusia yang begitu mulia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada, malah dalam Quran dia ni mungkin lebih dahsyat, lebih hina daripada binatang. Auzubillah min zalik. Kita kena mengingati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menaikkan taraf kita sebegini tinggi untuk menjadi khalifah yang memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Minta maaf kalau tersilap sebab tulisan dia kecil sini, Jadi bagaimana Allah Taala telah memuliakan Nabi Adam. Kita ini manusia sebenarnya mulia, Kita segala tanggungjawab, kewajipan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana kita mulia. Puasa dan segala ibadat yang lain itu sebenarnya diberikan kepada kita manusia, diwajibkan sebenarnya kerana kita mulia. Kita banding seperti al-an'am, binatang ataupun lain-lain, makhluk yang lain, mereka tidak ada kewajipan itu. Siapakah yang wajib menunaikan segala tuntutan ini? Kecuali manusia dan mungkin termasuk makhluk yang di alam satu lagi, itu jin. Tapi bagi binatang, bagi gunung ganang, bagi apa saja selain daripada manusia ini, kewajipan itu tidak wajib mereka laksanakan kerana mereka tidak mencapai makanah, manzilah, standard yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain manusia. Sebab itu kita sebagai manusia ini mestilah sentiasa menjaga ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ni dijadikan untuk sentiasa ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini bulan ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak masa, malah dalam suasana kita berada dalam PKP ni ataupun perintah kawalan pergerakan ini, sebenarnya kita mempunyai masa yang banyak untuk kita menjadi orang yang banyak melaksanakan perkara-perkara yang baik yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila manusia mengetahui bahawa dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tuan, lisiyadah fi hazal kaun fi zilli al-ubudiyah at-tammah lillahi rabbil alamin. Jadi manusia itu kena tahu bahawa
Dia dijadikan adalah untuk dia menjadi siadah, menjadi bos, tuan, pemimpin, fi zillil al-ubudiyah. Itu syarat dia. Mesti berada dalam suasana lindungan, atau orang kata bayangan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara lengkap, total, secara yang kita kata secara sepenuhnya. Begitu. Lalu apabila dia ada rasa seperti itu, dia akan rasa syuur yang khas kepada dia. Bagaimana dia sangat mulia, dia mesti melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bulan Ramadan ini kesempatannya. Ada ulama-ulama salafus salih yang dulu kita boleh baca. Ada yang khatam 3 hari sekali, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Macam-macam keadaan mereka bila berada dalam bulan Ramadan ini. Jadi ini kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sewajarnya untuk kita menggunakan bulan Ramadan ini dengan penuh kesedaran, kerana kita tahu kita berada dalam makanah, dalam standard yang mana itulah kelayakan kita untuk kita melaksanakannya dengan sepenuh hati dalam bulan ini. Segala jenis ibadat seperti solat, zikir, tilawah Al-Quran, bersedekah, ibadat-ibadat sunat yang lain, maka kita gandakan, kerana kita adalah manusia yang sangat mulia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, asas yang keempat yang boleh menguatkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ialah Allah kata dalam Quran, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dalam setiap saat dan ketika, malah kalau kita dalam setiap helaian Al-Quran itu, sehelai dalam setiap helaian Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran, setiap muka surat itu jarang kita jumpa semua ataupun saya nak sebutnya bahawa semua perkara dalam setiap helaian Al-Quran itu akan kita lihat bagaimana Allah SWT mengembalikan segala urusan perkara apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena kita, kalau kita baca Al-Quran selalu kita boleh tengok bagaimana boleh kata dalam setiap muka surat dalam Al-Quran itu ada saja perkara yang disebut itu akhirnya dia akan kembalikan kita kepada Allah SWT. Sebab itu Allah SWT sebenarnya dia sentiasa menghubungkan hati manusia kita ini kepada dia. Kita ini kena sentiasa berada dalam keadaan begitu. Melihat rezeki, kita syukur kepada Allah SWT, ataupun mendapat rezeki. Mendapat kesusahan, kita pun redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat kesusahan, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon ampun di atas kesalahan-kesalahan kita yang mungkin menjadi penyebab kepada perkara-perkara yang tidak baik berlaku kepada diri kita. Semua benda mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam ayat tadi, wahai manusia, kamu hendaklah sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu wallazina min qablikum, dan juga orang yang sebelum kamu, sebelum kita ni pun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara yang kita nak nak kena ingatkan dalam bahawa 4 benda ini, perkara ini. Yang pertama tadi ialah kita sentiasa mengingati tentang kemuliaan kejadian kita. Bila kita mulia, yang Allah jadikan kita mulia, kita bertanggungjawab untuk mengekalkan kemuliaan itu dengan kita menggunakan segala apa yang ada dalam kehidupan kita, apatah lagi dalam bulan Ramadan ini, untuk kita kekal mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah untuk kita mengenali bahawa kita ni ada musuh yang sentiasa mengganggu kita, yang sentiasa membisikkan perkara yang jahat kepada kita, iaitulah syaitan. Maka bulan ini adalah bulannya untuk kita lari daripada
segala permusuhan ataupun segala tipu daya makhluk syaitan ini. Yang ketiga ialah kita sentiasa kena mengingati bahawa kita ini mempunyai manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang daripada situ kita ni sebenarnya kita sebut kita adalah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memegang siyadatul alam, ustaziyatul alam yang berada dalam pundak kita, yang mesti kita laksanakan. Dan keempat, kita kena ingat Allah SWT memang mendidik kita, memang menghendaki kita ini supaya sentiasa melakukan segala bentuk ibadat, sama ada solat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir, doa, istighfar dan sebagainya. Sebab kita adalah hamba Allah SWT dan kita kena laksanakan, sebab kita mesti terus berada dalam ikatan dengan Allah SWT sepanjang masa. Jadi semoga dengan itu insya-Allah dalam bulan Ramadan ini kita boleh lebih bersemangat, lebih beristiqamah, lebih berusaha untuk kita melaksanakan segala bentuk ibadat dengan penuh ketekunan insya-Allah, dan kita akan diberikan oleh Allah SWT dengan segala kelebihan, dan kita akan mencapai tahap ketakwaan, dan kita akan keluar sebagai manusia yang suci dan bersih daripada segala kesalahan dan kesilapan kita yang kita lakukan di akhir Ramadan nanti insya-Allah. Semoga Allah SWT sentiasa membimbing kita. Semoga Allah SWT sentiasa memberi kekuatan kepada kita. Semoga Allah SWT sentiasa mengganjarkan kita dengan segala kebaikan, dan kita akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.